Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya rindui. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat sejahtera, dalam peliharaan Allah, tenang, bahagia bersama orang-orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai usaha kita meraih keredaan Allah ini, Allah terima. Dan disediakan olehnya ganjaran yang semula-mulanya untuk kita semua. Untuk keperluan hidup kita di dunia, sehinggalah saatnya kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti pada hari perhitungan dalam keadaan kita semua dirahmatinya, diampunkan segala dosa kita dan disediakan untuk kita tempat yang mulia di dalam syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak ini, dalam kita mengenali kaedah-kaedah yang perlu kita ketahui dalam usaha kita untuk memahami Al-Quranul Karim dengan tepat dan benar, dan bagaimana caranya untuk kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran ini dengan cara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah. Terlebih dahulu saya sampaikan salam daripada pengerusi serta sekalian lembaga pentadbir Masjid Yusof Ishak. Begitu juga pengurusnya, petugasnya, pegawai-pegawainya. Salam hormat mereka kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan penghargaan mereka di atas segala sokongan, sumbangan yang tuan-tuan, puan-puan hulurkan selama ini untuk menyokong Masjid Yusof Ishak kita. Mudah-mudahan Allah terima kebajikan dan kebaikan yang tuan-tuan, puan-puan hulurkan untuk masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita akan teruskan bicara kita ya. Minggu lepas kita telah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ya. Surah Qaf ini terdapat di dalam juz yang ke-26. Kita dah lihat ya. Sebelum itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ataupun menceritakan sikap orang-orang yang kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mempersoalkan selain daripada persoalan kenapa yang datang kepada mereka ini hanyalah seorang manusia seperti mereka, bukan malaikat. Tetapi yang menjadi persoalan lebih besar lagi ialah mereka bertanya ataupun menolak dan menafikan bagaimana mungkin orang yang telah mati ataupun kita semua nanti setelah hancur tubuh kita dimakan tanah, bagaimana boleh kita dihidupkan kembali. Itu dah kita lihat kuliah kita 2 minggu lepas dalam ayat yang ketiga ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id." Apakah apabila kita ini semua sudah mati dan apabila kita semua sudah menjadi tanah, itu adalah satu kita kata kembali semula manusia hidup yang mustahil, kata mereka, tidak mungkin berlaku. Jadi kita lihat, kita dah bincangkan bagaimana Al-Quran ini mengajak manusia untuk melihat tanda-tanda keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih hebat daripada keupayaan kita, malah lebih hebat daripada apa yang mampu kita fikirkan sebagai makhluk yang lemah bernama manusia itu. Yang kita baca minggu lepas sebagai contoh, kita lihat daripada ayat yang ke berapa tuan-tuan puan sekalian? Kita lihat kemarin daripada ayat yang ke-6. Allah mengajak manusia untuk melihat dan memerhatikan langit. Bagaimana langit itu Allah bina ya. Kita lihat kemarin perkataan banainaha dalam ayat yang ke-6, bagaimana Allah hias langit itu sehingga tidak terdapat sebarang keretakan maupun kecacatan pada kejadian langit. Ayat yang ke-7 kita baca kemarin, Allah mengajak kita pula untuk melihat dan memerhatikan, merenung bagaimana bumi ini Allah hamparkan. Bagaimana bumi ini dipacakkan gunung ganang yang menjadi kita kata peneguh ya dan penguat bumi ini. Dan kemudian Allah tumbuhkan pula dalam ayat yang ke-7 itu
setiap tumbuh-tumbuhan itu daripada jenis-jenis yang berpasangan, yang semuanya penuh dengan keindahan. Dan kemudian kita lihat sampai ayat yang ke-9, Allah mengajak manusia untuk merenungkan dan memikirkan akan langit, yang mana daripada langit itulah Allah turunkan hujan, yang mana daripada air hujan yang penuh dengan barakah, dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala kemudian tumbuhkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan menjadi kebun-kebun, menjadi taman-taman, yang mana daripada situ kita mengambil sumber makanan kita. Disebut tentang bijirin yang kita tuai hasilnya, ya, itu dalam ayat yang ke-9. Dan kita sambung ayat ke-10, cerita tentang pohon-pohon kurma. Ayat ke-11 Allah menutup dengan mengatakan itu semua adalah rezeki daripada Allah, dikurniakan kepada si hamba. Dan begitulah kata Allah, bagaimana daripada air hujan tadi Allah menghidupkan semula bumi yang dah mati dan yang dah tandus. Jadi kita buat rumusan kemarin, kita katakan bahawa dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perkara-perkara ghaib, yang kita istilahkan sebagai al-ghaibiyat, benda-benda yang ghaib. Benda-benda ghaib ini kita tak boleh nak buktikan dengan akal kita, dengan pemerhatian kita, ya. Kita kata contohnya hari kiamat manusia akan hidup semula, tubuh mereka dikumpulkan semula oleh Allah setelah hancur menjadi tanah. Itu perkara ghaibiyat, belum berlaku. Kita nak gambarkan, kita nak cari buktinya, ataupun bila orang persoalkan kita nak tunjukkan, tak boleh. Ya, perkara ghaibiyat yang lain juga banyak, tentang malaikat, tentang syurga, tentang neraka. Tetapi yang Allah ajak kita, ya, Allah menuntun kita sebagai manusia dengan panca indera yang kita miliki, dengan mata untuk melihat, dengan telinga untuk mendengar, dengan daya kita kata sentuhan kita, untuk melihat apa yang ada di sekeliling kita, yang boleh kita nampak, yang boleh kita capai. Langit boleh kita lihat, bumi boleh kita pijak, tumbuh-tumbuhan boleh kita makan. Daripada situ diajak untuk memikirkan betapa kita lemah. Kerana kelemahan kita, kita tidak boleh memahami, ya, aturan-aturan alam ini, kita tidak mampu mengubah aturan-aturan alam ini, kita tidak mampu menyaingi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam yang diciptakan ini. Kalau begitulah kesedaran kita, bila kita memahami kelemahan kita, keterbatasan kita, ya, kenapa perlu ataupun apakah patut kita ini mempersoalkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya nanti, ya. Jadi alhamdulillah itu telah kita perhatikan kemarin. Dan bila kita cari lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada sebut tentang Al-Quran, kita akan jumpa dalam penutup surah Qaf ini, yang kita dah baca permulaannya, yang kita berhenti kemarin sampai ayat yang ayat ke berapa tuan-tuan? Ayat ke-11. Kita baca sampai hujung surah ini, surah Qaf, dalam juz yang ke-26. Kita akan jumpa penutup surah ini ada ayat yang mengandungi kalimat Al-Quran. Ayuh kita lihat sama-sama ayat terakhir, iaitu ayat yang ke-45, ya, surah Qaf, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup surah ini. Dan untuk kita lihat, ya, bagaimana Al-Quran itu mempunyai peranannya yang perlu kita fahami, yang perlu kita hayati. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 45. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami, kata Allah, nahnu, kami. Ya, kami di sini maknanya Allah lah. Dan saya ingatkan sekali lagi, ya, walaupun dah beberapa kali kita sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang membahasakan Allah itu dengan perkataan kami, nahnu, ya. Bukan menunjukkan kami itu menunjukkan bilangan lebih daripada satu, tak mungkin, sebab Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ya, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu hanya satu sahaja, ya. La ilaha illallah, tak ada yang lain, tak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan kami? Ya, di sini diterangkan oleh para ulama dalam kita kata struktur bahasa Arab, perkataan kami ini kadang-kala digunakan bukan untuk menunjukkan bilangan lebih dari satu, tetapi kami menunjukkan kedudukan dan kebesaran, ya, keagungan dan kemuliaan, ketinggian dan kesucian. Ya, jadi bila Allah mengatakan dirinya, kadang-kadang Allah kata ana, aku, kadang-kadang Allah kata nahnu, kami. Kami pun bukan Allah terlebih daripada satu, tidak. Jangan pula kita kata Allah tu ada bahagian-bahagiannya ke, ya. Allah tu ada keluarganya ke, Allah tu ada anak lah, ada bapa lah, ada pasangan, tak ada.
Ya, tak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Tetapi kami bagi Allah itu maknanya kami ini menunjukkan kebesaran Allah, ya, keagungan Allah, dan itu biasa digunakan dalam bahasa Arab. Jadi kata Allah, nahnu a'lamu, kami ini kata Allah yang ataupun kami lebih mengetahui bima yaqulun, apa yang mereka ucapkan. Jadi di sini sebagai penutup Allah buat rujukan kepada orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang banyak mempersoalkan, orang-orang yang menafikan apa yang dibawa ajarannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata mereka nak tanya apa, nak persoalkan apa, nak bawa macam-macam alasan lah, hujah kononnya nak menunjukkan Nabi itu tak betul lah, Nabi itu orang kena sihir lah, Nabi itu orang kena sampuk lah, Nabi itu penipu lah, Nabi itu cakap tak masuk akal lah, persoalkan macam mana dah mati nanti boleh hidup semula lah. Allah kata Allah tahu sangat dah apa yang mereka ucapkan. Ya. Tapi Allah kata wa ma anta alaihim bijabbar. Dan Allah kata engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang jabbar, seorang yang boleh memaksakan ke atas mereka. Jadi kata Allah begini, maksudnya itu yang kita kata daripada kemarin. Ada perkara yang boleh kita yakinkan, tapi ada perkara bila persoalan itu sampai pada peringkat yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Allah sebut sebagai pemberitahuan. Kita nak yakin, kita nak beriman dengan melihat bukti-bukti Al-Quran itu sebagai firman Allah. Bukti-bukti menunjukkan Quran itu tidak mungkin karangan seorang manusia. Ya, bukti-bukti menunjukkan bahawa wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Quran ini tidak mungkin selain daripada memang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita fikirkan, itu yang kita cari buktinya, itu yang kita jadikan faktor meyakinkan hati kita. Tetapi apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, kalau ada bahagian-bahagiannya merupakan ghaibiyat yang belum sampai akal kita untuk mencapainya, jangan persoalkan benda itu. Ya kan? Sebab itu Allah kata, Allah tahu apa yang mereka persoalkan, Allah tahu apa yang mereka dustakan, Allah tahu apa yang mereka nafikan, dakwakan, tuduhkan macam-macam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah kata, engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang boleh memaksakan ke atas mereka. Maknanya tak boleh nak terangkan hujah lebih panjang lagi lebih daripada itu. Ya kan? Kalau mereka memang pilih untuk tidak mahu beriman, tak boleh buat apa-apa sebab itu pilihan mereka sendiri. Itu pilihan mereka sendiri. Kalau manusia ini memilih untuk membuka hatinya supaya dapat mencari kebenaran, supaya dapat dimasukkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akan memimpinnya menjadi seorang yang beriman, manusia itu sendiri yang pilih dan berusaha dan Allah akan permudahkan untuknya mendapat keimanan. Tapi kalau manusia ini sendiri yang pilih untuk degil, manusia ini sendiri yang pilih untuk sombong, manusia ini sendiri yang pilih untuk berpaling, dengar pun tak mau, ya, melihat apatah lagi merenung dan memikirkan tidak sudi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau tidak boleh memaksakan ke atas mereka, ya. Ya, kata Allah, wa ma anta alaihim bijabbar. Jabbar maknanya memaksakan. Ya, yang memaksakan. Yang Al-Jabbar mampu memaksakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara nama Allah ialah Al-Jabbar, yang maha memaksakan. Allah kalau dah putuskan sesuatu ke atas seorang hamba, tak ada siapa boleh elak, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh kita kata buat sesuatu untuk menjauhkan keputusan Allah daripada orang tersebut. Tak boleh. Allah Al-Jabbar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang jabbar, kata Allah. Tugas Nabi menyampaikan. Tugas Nabi menerangkan. Tugas Nabi mengajak dan mengundang. Tugas Nabi menunjukkan contoh dan tauladan. Manusia terima, alhamdulillah mereka akan dapat balasan daripada Tuhan. Tapi kalau manusia pilih untuk menolak dan melawan, tidak ada yang boleh memaksa mereka. Bukan salah Nabi, bukan kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka begitu kita mengambil iktibar bahawa kita ini juga dalam kita cuba untuk membantu seseorang menjadi orang yang baik, cuba kita ini berusaha untuk menasihati seorang yang berada dalam jalan yang salah dalam hidupnya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mampu menerangkan.
Kita hanya mampu memberi pandangan. Kita hanya mampu menegur dan menasihati. Tetapi akhirnya kita tidak boleh memaksakan. Ya, sedangkan Nabi SAW dengan begitu kemuliaan akhlak Nabi, dengan begitu mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW, dengan begitu Quran yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi SAW, Nabi tidak boleh memaksakan orang untuk beriman. Ya, jadi jangan kita merasa hampa dan kecewa. Aku dah cakap sampai berbuih mulut, ya, bertahun-tahun nasihat sidul tu untuk jadi orang baik, suruh sembahyang, tak nak juga, apa. Tuan-tuan, itu adalah pilihan dia, dan itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah nak pimpin dia ataupun tidak. Ya, Allah Maha Adil, Allah Maha Berkuasa, Allah yang memiliki hati manusia, bukan kita. Jadi bila kita ini menyedari hal itu, kita menyedari keadaan yang seperti itu, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan hampa, kita akan cuba, akhirnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu orang yang paling rapat dengan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Kadang-kadang anak-anak kita sendiri mungkin, adik-beradik kita mungkin, ya, sahabat karib kita yang paling rapat sekalipun, bukan kita yang mampu menguasai hati sesiapa, kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tutup surah ini akhirnya, ini yang kita kata ayatnya mengandungi kalimat Quran. Kita lihat, ya, Allah tutup dengan berfirman, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini. Ya, berikanlah peringatan, fadzakir bil Qur'ani, dengan Quran ini, man yakhafu wa'id, kepada sesiapa sahaja yang merasa takut akan janji aku, kata Allah. Ya, jadi manusia ini ada orang yang sudi untuk mendengar, ada orang yang mahu untuk beringat, ada orang yang mahu mendidik hatinya untuk mempunyai perasaan takut akan amaran-amaran Allah, akan janji Allah, adanya azab, adanya neraka, adanya akhirat, adanya pembalasan dan sebagainya. Orang yang macam gini, kata Allah, engkau berikanlah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran ini. Jadi Quran sampaikan pada orang yang seperti ini. Beritahu kepada mereka hakikat hidup ni apa, mereka akan beringat. Sampaikan pada mereka Quran, jadikan sebagai peringatan bahawa hidup manusia ini sampai masanya akan kembali kepada Tuhan. Mereka akan insaf. Manusia yang mahu beringat, manusia yang punya rasa takut terhadap Allah, manusia yang punya keinsafan akan satu hari dia tidak boleh lari daripada perhitungan Allah, sampaikan kepada mereka peringatan-peringatan yang Allah turunkan melalui Al-Quran ini, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah akan ada manfaat untuk mereka yang seperti itu. Tapi kalau manusia ni tidak mahu rasa takut, ya, tak mahu langsung nak dengar tentang hakikat adanya hari kiamat sebagai contoh. Orang seperti ini, kita bacakan Quran, kita sampaikan, dia tanya, kita terangkan. Mana yang boleh kita secara langsung ataupun tidak, kita terangkan. Kita tunjukkan apa yang kita yakini daripada Al-Quran ini. Tetapi terpulang kepada mereka akhirnya untuk mahu kembali, insaf, taubat, tunduk pada Tuhan ataupun tidak. Itu adalah pilihan mereka masing-masing. Ya, jadi ini sebagai rumusan kepada apa yang telah kita bincangkan kemarin. Ya, sampaikan pada mereka, ya Muhammad. Ini Quran, bacakan kepada mereka. Mereka akan persoalkan ke, mereka tolak ke, sudah, tak boleh paksa. Siapa yang nak ikut, terus sampaikan kepada mereka. Yang tak nak ikut, sudah, jangan dipaksa. Yang nak beriman, yang nak ikut, nak tunduk, nak taat kepada yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau terus sampaikan isi kandungan Al-Quran kepada mereka. Ya, wallahu alam bissawab. Sadaqallahul azim. Itu sebagai penutup surah Qaf, rumusan kepada apa yang telah kita bincangkan lebih kurang selama 3 minggu sebelum ini, ya, insya-Allah. Nah, sekarang kita pindah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masih lagi dalam, kita kata, rangka mencari ayat-ayat Allah yang mengandungi kalimat Al-Quran. Kita akan jumpa selepas surah Qaf ini, ada surah Az-Zariyat, ya kan? Surah Az-Zariyat, kita cari lagi dalam juz 26 juga. Nanti kita akan, juz 27, kita akan jumpa selepas surah Az-Zariyat, surah At-Tur. Ada? Kemudian selepas surah At-Tur, kita akan jumpa surah An-Najm. Ada, tuan-tuan? Surah An-Najm, juz 27. Kita cari lagi lepas itu. Kita akan jumpa selepas surah An-Najm, surah Al-Qamar. Ada, tuan-tuan? Jadi selepas surah Qaf, nanti ada surah Zariyat lah, surah An-Najm dan sebagainya. Kita cari juz yang ke-27.
kita akan jumpa satu surah namanya surah Al-Qamar yang bermula dengan kalimat ataupun ayat pertamanya firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Hari ini insya-Allah kita nak lihat surah Al-Qamar sama-sama. Boleh tuan-tuan? Ayo. Mari kita simak ya mushaf yang ada pada tangan kita. Kita lihat maknanya insya-Allah. Tetapi kita nak cari ayat yang ada kalimat Al-Quran. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita baca surah Al-Qamar, kita akan jumpa 4 ayat yang mengandungi kalimat Al-Quran. Dan 4 ayat ini dalam surah Al-Qamar yang ada sebut kalimat Al-Quran, 4 ayat ni sama. Maknanya daripada awal ayat sampai hujung ayat sama. Iaitu ayat-ayat yang keberapa tuan-tuan? Ayo, kita lihat. Kita akan jumpa dalam ayat yang ke-17. Apa ayat itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nampak tak? Ayat 17, ya. Kemudian kita lompat sikit lagi, kita akan jumpa dalam ayat 22. Sama juga. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat 17, ayat 22, kita akan jumpa lagi dalam ayat yang ke mana tuan-tuan? Ayat 32. Saya terlepas ya. Nanti kejap ya. Kita akan jumpa ayat, sebentar tuan-tuan ya. Mari sama-sama kita cari. Ayat yang ke-17, 1. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian kita jumpa ayat 22 ya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kita akan jumpa lagi dalam ayat yang ke 32, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kemudian kita akan jumpa lagi dalam ayat yang ke-40. Sama ayatnya. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nampak tuan-tuan? Jumpa tak? Ayo kita ulang lagi sekali. Saya dah jumpa dah. Ayat 17. Surah apa tuan-tuan? Yang baru ikut kuliah kita ni, surah Al-Qamar. Dalam juz 27, kita jumpa ayat yang ke-17. Lebih dahulu. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ke-22 sama. Ayat yang ke berapa tadi tuan-tuan? Ayat yang ke-32 dan yang keempat ayat yang ke-40. Ada? Apa makna tuan-tuan? Kalimat wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayo kita lihat ya, firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud wa laqad, dan demi sesungguhnya. Ya, ataupun dan demi sungguh kata Allah. Di situ ada sumpah, di situ ada perkataan qad, maknanya sungguh benar. Ya. Jadi ini Allah tekankan betul-betul, bukan main-main. Berikan perhatian. Ini satu fakta yang perlu kita faham, yang perlu kita terima, perlu kita pegang, perlu kita jadikan sandaran kita sepanjang kehidupan. Ya, bukan benda remeh. Allah kata dan demi sungguh kata Allah, yassarna, telah kami permudahkan. Kan perkataan dalam surah Alam Nashrah sebagai contoh, kita jumpa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesulitan, usri, kesulitan, yusra. Ada ya, sin dengan ra. Yusra maknanya kemudahan. Ya kan? Maksud ayat tu kita dah faham, kita tahu sebelum kita baca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Allah kata sesungguhnya bersama-sama dengan setiap keperitan, setiap kesulitan, kesusahan yang dihadapi oleh manusia, jangan bimbang wahai orang beriman, pasti ada kemudahan dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Di sebalik setiap ujian ada nikmat. Di sebalik setiap keperitan dan cabaran pasti ada kesenangan yang akan dikurniakan oleh Tuhan. Jadi yusra, kemudahan, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, itu yusra. Dalam ayat ni Allah gunakan yassarna, ada ya, sin ra juga. Ya. Dan demi sungguh yassarna, kami telah mudahkan.
kami telah senangkan. Apa yang Allah dah mudahkan? Al-Qur'ana. Walaqad yassarnal Qur'ana. Dan sungguh demi kami telah memudahkan Al-Quran. Mudahkan Quran untuk apa? Lidzikri, untuk zikir. Saya ingat mungkin kebanyakan kitab terjemahan kalau bahasa Melayu dia kata zikri itu sebagai pelajaran ataupun peringatan. Betul tuan-tuan? Dalam mushaf tuan-tuan yang ada, dalam buku terjemahan tuan-tuan yang tuan gunakan ataupun dalam aplikasi smartphone tuan-tuan puan-puan sekalian, apa terjemahan dia? Dan sungguh benar kami telah mempermudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk peringatan, kan? Untuk pengajaran. Apa? Tapi kita insya-Allah kita akan lihat maksud lidzikri tadi ada pecahan-pecahan insya-Allah. Indah ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ya insya-Allah ya. Kemudian Allah tanya, "Fahal mim muddakir?" Maka apakah ada orang yang sudi beringat? Jadi Allah tanya tu supaya Allah jemput. Ya. Maka adakah tidak orang yang sudi, yang mahu beringat, yang mahu mengambil pengajaran, yang mahu memikirkan? Fahal mim muddakir. Jadi secara keseluruhan ayat ni bermaksud begini. Dan demi, sungguh benar telah kami permudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Ya, maka ada ke tidak orang yang sudi untuk beringat? Kata Allah. Ya, baik. Nah, cuba kita lihat beberapa perkara ya. Pertama sekali, tuan-tuan puan-puan, kalau masih ingat beberapa bulan yang lepas dalam salah satu daripada kuliah kita ada melihat ataupun kita ada membincangkan bahawa di antara nama-nama Al-Quran, ialah Az-Zikir. Ingat tak? Ya, di antara nama-nama Al-Quran ialah Az-Zikir. Kenapa Quran itu dinamakan juga sebagai Az-Zikir? Ada beberapa pengertian. Saya ulangkan lagi sekali di sini ya. Dan bila Allah kata demi sungguh kami telah mempermudahkan Quran itu lidzikri, untuk zikir. Zikir ini pertama sekali tuan-tuan. Zikir boleh maknanya sebutan. Ya, bila kita kata zakartu ismahu, saya sebut nama dia. Ya, zakartu aliyan, saya sebut si Ali tu. Sebut boleh. Zikir boleh makna sebutan. Okey? Ingat lagi? Zikir boleh juga maknanya ingat ataupun ingatan. Ana zakartu ismahu. Aku ingatlah nama dia. Kalau tadi ana zakartu ismahu mungkin maknanya saya sebut nama dia di lidah saya. Tapi boleh makna ana zakartu ismahu, saya ingatlah nama dia. Nampak tuan-tuan? Jadi zikir boleh makna sebutan, zikir boleh makna ingatan, zikir boleh makna ilmu. Dalam Al-Quran ada ayat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi zikir boleh makna pengetahuan ataupun ilmu. Ya. Dan yang keempat kita kata zikir boleh makna peringatan, reminder. Ya. Zikir boleh makna peringatan. Jadi Al-Quran itu dinamakan sebagai peringatan. Kenapa? Sebab dalamnya penuh dengan peringatan, pengajaran supaya manusia jangan lupa, jangan manusia ni lalai bahawa hidup ni sementara. Kat mana kita tahu? Sebab Quran ada banyak peringatan mengatakan hidup kita sampai masa kita akan mati. Manusia tak ada siapa boleh elak daripada ajal dan mautnya, ya kan? Dan peringatan daripada Allah bahawa nanti lepas mati kita akan dibangkitkan kembali. Jangan lupa manusia buat persiapan, ya kan? Jadi zikir juga maknanya peringatan, ya, ataupun reminder. Jadi alhamdulillah kita kata secara umum ada 4 kemungkinan makna az-zikir. Zikir boleh makna sebutan, cuba kita lihat ya, sebutan. Zikir boleh makna ingatan. Zikir boleh makna ilmu pengetahuan. Zikir boleh makna peringatan. Boleh ingat ni? InsyaAllah ya. Saya harap mudah-mudahan minggu depan kita dapat gunakan lagi whiteboard. Jadi kalau pecahan-pecahan seperti ni kita boleh tulislah insyaAllah. Tapi minggu ni tak apa, kita manfaatkan apa yang kita ada insyaAllah ya. Jadi 4. Cuba ingat 4 ni ya. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, demi sungguh benar kami, yakni Allah, telah mempermudahkan Quran itu untuk zikir. Apa makna Quran itu Allah mudahkan untuk zikir? Cuba kita balik pada yang 4 tadi, satu persatu, tuan-tuan. Baik, pertama, apa makna zikir tadi? Sebutan.
lidah. Ya kan? Jadi bila Allah kata sungguh benar kami telah mempermudahkan Quran itu untuk zikir, maknanya Quran itu mudah untuk jadi sebutan kita. Maknanya apa? Dibaca mudah. Dibaca mudah. Tak susah tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat kita ini memerhatikan manusia ataupun umat Islam satu dunia, apapun bahasa kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun lidah kita, insya-Allah manusia ini dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh baca Quran. Walaupun dia tak tahu maknanya, walaupun bukan bahasa dia, ya kan? Macam orang Melayu ni alhamdulillah dah jadi sesuatu yang kita warisi zaman bersamaan. Satu kemahiran membaca Al-Quran yang kita anggap satu amalan yang mulia, suatu amalan yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, satu amalan yang kita rasa bersalah lah Ustaz. Saya rasa tak tahulah apa nak jadi hidup saya sampai dah tua gini pun tak pandai baca Quran, ya kan? Itu ada dalam hati sanubari, ya. Itu yang wujud dalam lubuk jiwa seorang insan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita warisi ialah anak-anak kita ajar mengaji, ya kan? Sampai kita boleh baca, khatam. Bila kita antara anak kita belajar ngaji, bila khatam kali pertama, ya Allah kita punya syukur, ya kan? Ada yang masih buat majlis sikit, kasih makan sikit, ya. Kita hargai jasa dan bakti guru mengaji yang mendidik anak kita. Kita begitu dahulu, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, orang Melayu bukan faham bahasa Quran sangat. Kecuali kalau ada yang belajar bahasa Arab lah, belajar tafsir Al-Quran lebih-lebih sikit. Tapi kita ini yang baca, rata-rata kita tak faham apa yang kita baca. Kecuali kita tengok terjemahannya, kan? Tapi kita mampu baca. Kita mampu baca. Mudah. Walaupun ialah tak sama dengan lidah Melayu kita. Ada ra, ada ghain, ada ha, ada ha. Ya? Dia punya H tu ada H tipis, ada H tebal. Ada H, kita kata tajam, ada H tumpul, ya kan? Ada sebahagian kita gunakan istilah seperti itu. Ya, ada pula dal dengan bod lain bunyinya, waladhdallin bukan waladdallin, ya kan? Tapi tidak menjadi masalah. Yang penting bila kita belajar, kita latih, ada guru bimbing kita boleh baca dengan baik. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percayalah, kita orang Melayu baca Quran walaupun bukan bahasa kita. Orang-orang Arab kalau dengar kita baca Quran, dia pelik, tuan-tuan. Subhanallah. Ya. Kami sahabat-sahabat saya para asatidzah yang belajar di negeri-negeri Arab sebagai contoh, ya kan. Ada yang duduk 4 tahun, 5 tahun di universiti luar negeri, ya. Percayalah, kalau kita jumpa orang Arab, kita baca Quran, dia dengar, dia pelik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukan bahasa kita. Ya, ini bahasa Arab, kamu orang Asia, ya kan? Tapi boleh baca Quran, Masya Allah. Kadang-kadang bacaan kita lebih baik daripada mereka. Sebab mereka orang Arab, bukan semua mereka belajar mengaji Quran macam kita belajar, tuan-tuan. Ada tajwidnya kita ambil berat, ya kan? Ada fasahahnya, ada hukum-hukumnya, ada dengung tak dengungnya, mana kita jaga. Orang Arab, kalau orang awam lah, sebahagian ramai, bukan sedikit yang baca Quran tak betul, tuan-tuan. Sebab mereka bahasa tu dah jadi bahasa biasa, bahasa Arab, kadang-kadang bahasa tu bahasa pasar, tapi bahasa Quran bukan bahasa mereka. Subhanallah. Jadi yang pertama kita kata maksud Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah permudahkan Quran itu menjadi zikir, maknanya kami mudahkan Quran itu menjadi sebutan di lidah manusia. Maknanya bacaannya mudah, tak susah. Ya, walaupun kadang-kadang dengan pelat-pelat sikit, dengan slang-slang sikit. Kadang-kadang kita dengar orang-orang Inggeris ke orang Eropah baca Quran, ada slang-slang dia, ya kan? Ataupun orang-orang India ada dia punya kita kata logat-logat dia, ya. Ada lidah-lidah dia yang tertentu bila baca tu agak lain daripada bunyinya kita orang Melayu baca Quran, ya kan? Tapi nak jadikan cerita, tuan-tuan, zaman berzaman umat Islam, satu perkara yang kita warisi, satu perkara yang dah jadi budaya amalan adat kita, ya, bahawa orang Islam ini daripada kecil dilatih untuk mampu membaca Al-Quran. Subhanallah. Kita yakin pahalanya besar. Kita tidak mahu rugi, kita tidak mahu anak-anak kita rugi. Ya, rugi kerana tidak mendapat keberkatan, ganjaran, rahmat dan kecurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu Nabi dah jelaskan siapa baca satu huruf Quran, 10 pahala yang Allah berikan kepadanya. Alif lam mim bukan satu huruf, kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Siapa yang baca Quran, begitu pahalanya.
Siapa baca Quran dengan lancar 1 pahala kata Nabi, tapi yang baca merangkak-rangkak, susah payah tapi cuba juga, sungguh-sungguh juga, yang baca dengan susah payah tu dapat 2 pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada cabarannya, lagi banyak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah saya nak mengajak para ibu bapa yang ada anak, ya, walaupun ialah anak-anak kita sibuk dengan persekolahan, sibuk dengan macam-macam program di sekolah, keperluan mereka, kalau boleh kita jadi orang Islam, jangan sampai anak kita membesar dalam keadaan jauh daripada mendapat keistimewaan, that privilege. Ya, do not deprive our children from the privilege yang Allah kurniakan dengan mampu membaca Al-Quran. Kalau tidak, kesian anak-anak kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Ya kan? Bayangkan, ya, kita lihat datuk nenek kita dulu, kita lihat mak bapak kita dulu, subhanallah, bukan faham bahasa Al-Quran sangat pun, tapi hidupnya, subhanallah, bila selalu dengan Quran, tiap-tiap hari paling sikit, kalau dulu kita pakai satu ain, lebih kurang panjangnya satu muka surat. Tak lepas, tuan-tuan. Tapi hidupnya, subhanallah, ya, kita dapat lihat, kita dapat rasakan, kita dapat menyaksikan betapa orang tua kita dulu hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang ada masalah tapi dilepaskan masalah itu daripada membelit kehidupan mereka. Sebab di antaranya ibadat satu, solat, yang kedua juga ibadat baca Quran. Ya, subhanallah. Itu yang pertama. Kerana kita katakan perkataan zikir boleh membawa maksud sebutan. Baik, maksud zikir yang kedua. Apa tadi, tuan-tuan? Zikir yang kedua ialah ingatan. Kalau kita kata ana zakartu ismahu, saya sebut namanya, zakartu, sebut nama. Tapi bila kita sebut ingat, boleh kita kata ana zakartu ismahu, saya ingat nama dia, ya kan? Jadi apa pula maksud Allah mudahkan Quran itu untuk ingatan? Apa makna, tuan-tuan? Agak-agak. Kalau Allah permudahkan Quran itu untuk sebutan, senang. Maknanya Allah mudahkan Quran boleh dibaca. Bukan satu perkara yang kalau bukan orang Arab tak boleh bunyi. Tak. Boleh baca. Mudah. InsyaAllah. Yang penting nak belajar. Ya, ada guru boleh mengajar insyaAllah. Tapi apa pula maksudnya Allah mudahkan Quran untuk ingatan? Ya, itu yang disebut oleh para ahli tafsir. Quran juga dijadikan oleh Allah mudah dihafal. Mudah dihafal. Ya kan? Mudah dihafal. Sebab ayatnya begitu sekali, tuan-tuan dan puan sekalian. Subhanallah. Buktinya, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, buktinya. Daripada mula Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat terus sampaikan, sebarkan, turunkan kepada generasi-generasi umat Islam yang berikutnya. Beratus tahun, 1400 tahun sampai sekarang, Islam tersebar ke satu dunia. Yang ke barat, yang ke timur, utara, ke selatan, ya, sampai ke Asia, ke Afrika, ke Eropah, Timur Tengah. Semua tempat dah sampai oleh Islam ini. Subhanallah. Berapa ramai sepanjang zaman umat Islam ini yang mampu menghafal Al-Quran. Sama ada hafal keseluruhannya ataupun hafal sebahagiannya. Ya kan? Sedangkan bahasa itu bukan bahasa yang dimiliki, ataupun bahasa Arab itu bukan bahasa ke semua umat Islam yang ada. Tak. Orang Melayu di bahagian dunia kita sebagai contoh, berapa ramai orang yang hafal Quran, tuan-tuan. Ya? Kalau tak semua, sebahagian. Ada hafal 3 suku, ada hafal separuh, ada hafal 10 juz, ada hafal sekurang-kurangnya 1-2 juz, ada hafal surah-surah yang pendek dalam juz amma sebagai contoh, juz 30. Subhanallah. Ya kan? Mudah dihafal. Sebab memang begitu bahasa yang Allah, kita kata Allah tu maha indah, Allah tu maha bijaksana, Allah itu maha halus. Bila Allah menurunkan wahyunya dalam bentuk yang memudahkan manusia untuk boleh hafal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita tak faham keseluruhannya. Ya. Subhanallah, berapa ramai di antara anak-anak kita yang menghafal Quran, yang belajar madrasah. Saya jumpa ramai orang, teman-teman, subhanallah, yang bukan ustaz pun, bukan ustazah pun, yang tak belajar di madrasah sepenuh masa pun, tapi satu peringkat umur, kemudiannya sebab minatnya dengan Quran, sebab hatinya dah terpaut dengan Quran, cari guru hafal sambilan sebagai contoh, ya, walaupun tidak sepenuh masa, tapi ada, bukan sedikit dalam masyarakat kita yang tak
tak menonjolkan diri pun, tak tunjuk, tak beritahu, tak iklankan pada orang ramai pun. Tapi bila sampai satu peringkat umurnya meletakkan kesungguhan, mampu menghafal Al-Quranul Karim. Walaupun bukan belajar agama sepenuhnya, walaupun bahasa Arab itu bukan bahasa yang kita kata yang lekat di lidahnya. Subhanallah. Masya Allah tuan-tuan. Jadi Allah mudahkan Quran itu untuk sesuatu yang boleh dihafal ya oleh manusia. Itu yang kedua. Sebab kita katakan zikr boleh makna ingatan. Yang ketiga, apa makna zikir? Az-zikir juga kita katakan tadi boleh makna ilmu dan pengetahuan. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan kami sungguh benar kata Allah, demi sungguh kami telah mempermudahkan Quran itu lidzikri, sebagai ilmu pengetahuan. Maknanya apa? Allah mudahkan Quran itu sebagai satu kitab yang boleh difahami dengan mudah. Boleh difahami apa yang Allah sebut, apa yang Allah letakkan kandungannya dalam Al-Quran, peringatan-peringatan Allah, ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, ya. Itu semua dalam Al-Quran. Bila dibaca mudah difahami, tak susah. Quran ini bukan satu kitab yang bila nak baca tunggang terbalik bahasanya, ya Allah, orang Arab pun bingung kepala, tak boleh faham. Tak. Orang Arab bila dengar, sebab itu orang-orang kafir, Quraisy, mereka tidak pernah mempersoalkan, ya Muhammad, kau punya bahasa ni bahasa yang kita tak faham. Tak ada. Ini bahasa yang kita tak boleh tangkap lah, apa kau cakap merepek ni, tunggang terbalik, tak ada pangkal, tak ada hujung, ya kan? Doesn't make sense, tak logical, tak. Dari segi bahasa, tidak pernah menjadi persoalan orang yang kufur sekalipun zaman Nabi SAW untuk menuduh Quran ini bahasanya bahasa yang tidak sesuai, bahasa yang rendah mutunya, bahasa yang kacau bilau, yang campur aduk, yang tunggang terbalik. Tidak. Sebab Al-Quran memang daripada dulu diterima, didengar oleh orang-orang Arab, walaupun yang tidak mahu beriman, mereka faham apa yang disebut dalam Al-Quran itu. Mereka tahu, sebab itu mereka melawan. Yang tak nak beriman, mereka lawan, mereka cuba berhujah tentang persoalan hidup lepas mati, ya. Ayat Quran yang mengatakan manusia itu semuanya sama, tidak ada pangkat mulia daripada yang miskin, sebagai contoh yang kaya tadi, ya kan. Itu mereka faham, sebab itu mereka menolak, sebab ada kepentingan ego, kesombongan, maslahat kehidupan yang mereka nak pertahankan. Nampak tuan-tuan? Dan kita orang-orang yang bukan orang Arab pun, subhanallah, tak susah tuan-tuan, tak susah. Kita tengok orang terangkan, orang huraikan, ya, ada terjemahannya, kita boleh faham dengan mudah. Dia bukan bahasa kita kata berfalsafah. Tidak, bahasa Quran bukan bahasa falsafah. Kalau bahasa falsafah, kadang-kadang orang kalau tulis tentang falsafah, ya, tulisan manusia, guna bahasa kita sendiri pun, kadang orang tulis pasal falsafah dan bahasa Melayu pun, kita baca susah nak faham, tuan-tuan. Ya. Orang bahasa apa pun, kalau tulis bahasa falsafah yang pelik-pelik, dalam bahasa dia sendiri pun dia susah nak faham. Tapi Quran bukan buku yang pelik bahasanya, tidak. Quran bukan bahasa yang kita kata bercampur aduk, ya, tak tentu harah, tidak. Quran bahasa yang simple, bahasa yang mudah. Cuma sesekali ada bahasa-bahasa tertentu ataupun kalimat-kalimat tertentu yang perlu sedikit huraian. Diterangkan oleh Nabi SAW. Ya. Tetapi begitu indahnya Quran. Bahasanya mudah. Perkataannya yang biasa digunakan oleh orang Arab, kita boleh terjemah pun. Tetapi dia punya pengertian di sebalik itu boleh jadi luas, tuan-tuan. Dia bukan dia ada beza, ya, antara sesuatu perkataan itu sulit difahami sebab pelik sangat, tak masuk akal, dengan satu perkataan itu dibaca zahirnya mudah, faham, tetapi boleh dikaji lebih lanjut dan boleh bawa pecahan yang banyak sampai maksudnya itu boleh menjadi luas. Yang itu istimewa, itu bahasa Al-Quran. Kita dah lihat dalam banyak kuliah-kuliah kita yang lalu, ya, kadang-kadang satu perkataan boleh pecah-pecah-pecah. Itu bukan menunjukkan bahasa itu bahasa pelik ataupun bahasa yang terlalu complicated and sophisticated beyond our ability to understand, tak. Tapi menunjukkan itulah bahasa Quran yang penuh dengan hikmahnya. Contoh perkataan zikir lah yang kita bincangkan hari ini. Zikir mudah diterjemahkan peringatan, sebutan, ilmu, ya kan? Tapi dia berpecah. Pecah itu bukan menunjukkan dia tidak bagus, tetapi menunjukkan kayanya bahasa Al-Quranul Karim. Ya, baik. Kalau yang kita kata
antara contoh ya, perkataan-perkataan ataupun karangan, penulisan, bahasa yang tak boleh faham tuan-tuan. Contoh macam ya, ada sebahagian tulisan-tulisan karangan-karangan yang bila dikaji menunjukkan itu merupakan ajaran-ajaran sesat sebagai contoh. Ya, daripada dulu kalau ada kumpulan ajaran sesat, ada nota-nota, ada kita. Kalau kita baca itu memang tak masuk akal kadang-kadang, ya. Cakap pasal Tuhan ada dalam dada turun ke perut. Ya kan? Bila cakap tentang solat itu berada di alaman. Solat tu solatlah, solat tu satu perbuatan. Nabi ajar solat untuk dilaksanakan. Ini persoalkan, solat itu kedudukannya di mana? Di atas kepala ataupun di dalam dada. Kadang-kadang bahasa tu yang pelik-pelik, subhanallah tuan-tuan. Ya, itu bahasa yang kita kata bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan agama. Itu bahasa-bahasa yang bila disebut, dibaca, kita tak boleh faham. Kita tak boleh faham. Banyak sangat rahsia dia. Ya kan? Tapi Al-Quranul Karim Allah permudahkan lidzikri, untuk difahami sebagai ilmu dan sumber pengetahuan manusia. Ya. Dan kemudian yang keempat, kita kata tadi, az-zikir juga membawa maksud sebagai peringatan. Peringatan, reminder. Ya. Allah mudahkan Quran itu sebagai peringatan untuk kita. Sebab itu bila orang yang mahu beriman, orang yang sudi tundukkan hatinya mencari kebenaran, dia baca Quran, dia jumpa ayat Allah, dia baca, kalau bahasa dia fahamlah, kalau bukan bahasa dia pun lihat pada terjemahan, subhanallah, dia akan beringat. Oh, kita manusia ni, kita hamba. Beringat dia. Oh, ada Tuhan, Tuhan tu perhatikan sepanjang hidup kita, segala gerak-geri kita. Beringat kita. Oh, hidup jadi manusia ini, apa yang kita lafazkan, setiap pertuturan bicara kita, ada malaikat yang bersama dengan kita mencatat setiap wa ma yalfidhu illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang disebut, diperkatakan, diucapkan kalimatnya oleh manusia, pasti akan ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Beringat kita tuan-tuan. Ya. Cakap tentang sifat yang mulia, tentang akhlak, tentang kejujuran, tentang kita kata menjaga hidup bermasyarakat. Bila kita baca, beringat kita tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, subhanallah, kalau tuan-tuan dan puan biasa ya mencari cerita tentang orang-orang yang masuk Islam, yang terbuka hati mereka menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ada banyak kita boleh jumpa dalam internet, YouTube, ya, video-video. Kita kata orang-orang yang buat pengakuan, menceritakan pengalaman dia. Ya, dalam perjalanan mencari kebenaran sehingga akhirnya menerima Islam sebagai agama yang dianuti. Subhanallah, kita akan jumpa banyak di antara mereka ini. Ramai di antara mereka yang akhirnya mendapat hidayah pasal apa tuan-tuan? Dia buka Quran, dia baca terjemahannya, terus merasakan bahawa dia itu sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat rasakan pada saat itu Allah berbicara dengan dia. Dapat merasakan pada ketika itu segala peringatan-peringatan yang Allah letakkan dalam Al-Quran ditujukan seolah-olah khusus untuk diri dia. Subhanallah. Orang dari latar belakang apapun, bangsa apapun, orang Eropah ke, orang Jepun ke, orang Afrika ke, subhanallah. Tuan-tuan lihat banyak ceritanya. Ya. Pengakuan-pengakuan mereka sendiri yang dirakamkan melalui video dan sebagainya, subhanallah. Sebab itu Allah jadikan Quran ini, walaqad yassarnal Qur'ana, dan demi sungguh kami telah mempermudahkan Quran lidzikri, sebagai peringatan. Begitulah hakikatnya, subhanallah. Ya. Jadi itu 4 maksud. Allah mudahkan Quran sebagai zikir. Maknanya apa? Allah mudahkan Quran untuk dibaca. Sebutan di lidah. Mudah insya-Allah. Ya, Quran tu bukan Allah karang desain buku tu ataupun kitab tu dengan bahasa-bahasa yang kita nak baca. Tak susahnya ya Allah. Tak. Tidak. Mudah. Quran itu kitab yang Allah turunkan dengan mudah. Untuk apa? Untuk kita ingat. Nak hafal mudah. Boleh, bukan tak boleh. It's not impossible untuk kita hafal Quran. Walaupun kita bukan belajar bahasa Arab, kita bukan belajar madrasah, walaupun kita bukan orang Arab. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, banyak contoh kita boleh jumpa dalam masyarakat kita sendiri. Yang ketiga, Quran dipermudahkan oleh Allah lidzikri. Maknanya Allah mudahkan untuk apa? Sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya kan? Dan maknanya boleh kita fahami. Boleh kita fahami insya-Allah. Dan yang keempat, Allah permudahkan Quran itu sebagai peringatan. Ya. Cuma begini, ada orang persoalkan.
Tapi tak jugalah ustaz, kata dia. Ya kan? Saya nak baca susah. Banyak kitab lain, buku lain senang saya baca ustaz. Tak payahlah ada nak bunyi-bunyi, ada dengung tak dengung, ada hukum tajwid, ada peraturan dia. Ya kan, berhenti tak boleh sebarang. Panjang pendeknya pun ada yang pendek, ada panjang 2 harakat, ada panjang 3, 5, 6 harakat. Allah, lecehnya ustaz. Ada yang huruf tebal, huruf tipis, huruf tajam, huruf tumpul. Ada yang sebut kat bibir, ada sebut kat ujung lidah, ada sebut kat tekak. Lecehnya ustaz, susah nak baca ustaz. Ada yang kata, wadah, mana pula mudah nak dihafal. Bukan bahasa saya pun nak hafal punya susah. Ya Allah ustaz, saya hafal apa ulang-ulang kali. Qul ya ayyuhal kafirun pun kalau baca tak boleh jumpa hujungnya. Penutupnya tak jumpa. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud. Pasal tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Ya, kadang-kadang kita surah yang tak panjang sangat, ada orang kata susahlah ustaz, saya paling-paling boleh ingat qul huwallahu ahad aja. Itulah daripada muda sampai cucu dah 13 qul huwallahu ahad aja yang saya baca lepas Fatihah. Ada orang yang kata demikian, ya kan? Ada kata, apalah ustaz cakap Quran ni mudah difahami, mudah dikenali dan diketahui isinya. Bahasanya saya tengok, saya pergi rumah ustaz fulan tu, kata dia, tengok kat library rumah dia, yang nama buku tafsir je, buku tafsir 30 juz, 30 jilid, kata dia. Saya tengok luar, saya dah takut dah. Macam mana faham yang kat dalam? Tak adalah ustaz, Quran ni kitab Tuhan tinggi sangat lah, saya tak boleh faham, kata dia. Ya kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebut, kami dah mudahkan Quran lidzikri, untuk dibaca. Mudahkan Quran untuk dihafal, mudahkan Quran untuk difahami, mudahkan Quran sebagai peringatan, mudah. Bila kita kata susah, masalahnya bukan pada Quran itu, masalahnya pada kita. Ya kan? Kalau dia susah betul, memang betul susah, takkan ada orang yang kita lihat banyak mampu baca Quran dengan baik. Dia tak akan mampu lihat ramai manusia yang boleh hafal Quran. Kalau tak hafal semua pun, bahagian-bahagian Quran tertentu yang boleh kita tambah dari semasa ke semasa. Ya, bulan ni hafal 2-3 ayat surah pendek ini, bulan depan tambah surah pendek yang itu, ya kan? Paling-paling kalau dapat juz 30 tu kita boleh hafal sebagian besar, alhamdulillah, itu menunjukkan kita boleh hafal walaupun tak keseluruhannya. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, yang mengatakan susah, tak faham, susah nak dikaji, susah nak dihayati isinya, bukan masalah Qurannya, bukan masalah kitabnya, tapi masalah kita sebagai manusia. Ya kan? Ya. Cuba kita bila renung, kita bila cerminkan diri kita semula, kita bila imbas balik kehidupan kita selama ini, sejauh ini berapa serius kita dengan kitab Allah? Sejauh ini dalam kehidupan kita, banyak usaha mana yang kita cuba letakkan supaya kita mendekati kitab Allah? Sejauh ini, sepanjang hidup kita, berapa banyak masa yang kita peruntukkan untuk berjinak-jinak dengan kitab Allah, mencari guru untuk mendekati kitab Allah? Kadang-kadang masalahnya ialah kita. Ya? Jadi, kerana itu, kita kena faham dua-dua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan Quran sebagai kitab yang senang dibaca. Saya ulang lagi sekali, jangan jelak saya ulang banyak kali ya. Sehingga Quran itu senang dibaca, senang dihafal, senang difahami, senang dijadikan sebagai peringatan. Okey? Baik. Tetapi dalam masa yang sama juga, maksud Allah kami permudahkan Quran untuk zikir 4 perkara tadi ialah, kalau manusia itu juga punya keinginan dan kesungguhan, Allah akan mudahkan lagi untuk dia. Jadi sebagai kitab, katalah, sebagai Quran ni Allah mudahkan. Kemudian manusia tu pula, katalah, ini Quran, katalah ni Quran, ini manusia. Ya kan? Dua-dua Allah mudahkan. Quran ini memang begitu Allah jadikan kitab yang mudah dibaca, dihafal, difahami, dijadikan sebagai peringatan. Mudah Quran ni. Tapi manusia ini juga, kalau dia berusaha dan sungguh-sungguh punya keinginan, dia punya kesudian, ya, untuk membaca Quran, Allah akan mudahkan untuk dia pula. Asalkan dia tidak. Nampak tak? Ini memang sedia mudah dah ni. Ini memang readily, easily to be read. Ya, manusia perlukan apa? Perlukan kesudian untuk membaca. Bila manusia ada kesudian, ada niat itu, ya, ada kemahuan itu,
maka Allah akan mudahkan pula perjalanan dia untuk dapatkan Quran sehingga dapat dibaca dengan baik. Quran ini sebagai kitab sedia dah mudah dihafal. Ini Allah jadikan kitab seperti ini. Manusia ini pula kalau dia punya keinginan, kemahuan, kesudian untuk menghafal, Allah akan mudahkan pula untuk manusia ini sehingga mampu sampai pada ayat yang hendak dihafalnya, kerana memang ini memang dah mudah untuk dihafal. Nampak tuan-tuan? Allah mudahkan Quran ini memang sebagai kitab, dia mudah difahami dengan segala ilmu yang ada di dalamnya, rahsia yang ada, mudah difahami. Tapi manusia perlukan apa? Perlukan kesudian, perlukan kemahuan. Ya, kalau ini dah sedia mudah, ni this is there already, ini memang ada kat sini, mudah dah. Tapi yang ini tak nak kemari, yang ini tidak mahu, tak ada kesudian untuk mendatangi, maka Allah tak akan buka, tak akan mudahkan. Ini bukan bermakna ni masalah, bukan bermakna ini susah, tak. Tapi sebab dia tidak mahu mendatangi, tidak ada kesudian untuk mendampingi, maka Allah tak buka, tak mudahkan jalan ke sini. Tapi kalau dia ada kesudian, dia ada kemahuan, Allah akan buka dan mudahkan dia sampai dia boleh hafal, sampai dia boleh fahami dan pelajari, sampai dia boleh ambil ini sebagai peringatan. Tapi kalau dia tak nak ambil ini sebagai peringatan, walaupun ini mudah jadikan peringatan, dia tak akan dapat beringat, tuan-tuan. Sampai akhirnya Allah kata, fahal mim muddakir. Allah dah mudahkan. Ada ke tidak orang yang sudi untuk beringat? Ada tak orang sudi untuk membaca? Ada ke tidak orang yang sudi untuk menghafal? Ada ke tidak sudi orang yang hendak memahami dan mengambil peringatan? Nampak tuan-tuan? Kalau ada, nah ini dah mudah, Allah jadikan mudah, Allah akan berikan kemudahan lagi untuk sampai. Nampak tuan-tuan? Begitu hakikat kita sebagai manusia. Seringkali Allah dah anugerahkan sesuatu, kita di sini, kita salahkan Tuhan. Apalah, apa istimewa sangat ni, kata dia, kata manusia. Apa istimewa sangat ni? Apalah istimewa indahnya Islam ni? Apalah hebatnya ibadat ni? Apalah apa ni cantiknya Quran ni? Apalah kita kata mulianya hadis ini? Tak nampak pun ustaz, kata dia sebagai manusia. Masalahnya bukan ini tak mulia, bukan ini tak indah. Ya, bukan hadis itu yang salah. Bukan Islam itu yang buruk. Bukan akhlak Nabi itu yang kita kata menjijikkan. Tidak, kita yang tidak mahu mengenali, kita yang tidak sudi untuk mendekati, kita yang tidak mahu untuk mendalami dan mempelajari. Maka silapnya pada yang ini, tuan-tuan. Ya, jadi Allah jemput. Allah dah terangkan ni mudah, insya-Allah. Fahal mim muddakir, ada ke tidak yang sudi untuk beringat, untuk membaca, untuk mempelajari? Ayo, kata Allah, mari jemput. Fahal mim muddakir, ada tak? Kalau ada, mari. Allah akan mudahkan lagi untuk dapatkan ini. Subhanallah, ya. Jadi itulah fungsi Al-Quranul Karim sebagai peringatan. Sebagai peringatan, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah lembutkan hati kita, Allah jadikan jiwa kita jiwa yang subur dengan keimanan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni orang-orang yang senantiasa merasa indah bila kita berdampingan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terus mudahkan jalan kita untuk dapat membaca Quran dengan baik, untuk dapat menghafal mana yang kita mampu daripada ayat-ayat Allah, untuk terus mempelajari dan memahami isi kandungan ayat Allah yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan rahsia dan hikmah, tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah terus jadikan kita manusia yang senantiasa mahu untuk beringat, mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja untuk kuliah subuh pada minggu ini. Insya-Allah minggu depan kita sambung lagi, ya. Ada sedikit lagi aspek tentang ayat tersebut, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada sedikit lagi, insya-Allah masa tidak mengizinkan untuk kita sambung pada pagi ini. Minggu hadapan kita sambung lagi, insya-Allah kita bertemu pada hari yang sama, pada waktu yang sama, dengan ustaz yang sama, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya, tuan-tuan dan puan sekalian, Allah menjadi saksi betapa saya amat menyayangi, mengasihi tuan-tuan dan puan semua yang Allah pilih menjadi saudara-saudara saya. Mudah-mudahan Allah memberkati persaudaraan kita, Allah rapatkan hati kita, Allah menghapuskan dan memadamkan segala penyakit dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.